Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini saya akan menerangkan tentang kenapa VLAN diperlukan ataupun kepentingan VLAN dalam sebuah rangkaian. Okey, yang pertama adalah untuk pengurusan IP yang sistematik. Macam mana yang dikatakan sistematik? Okey, kita terus kepada gambar rajah. Okey. Okey, ini adalah contoh yang saya lukis. Kita tengok kepada sebelah kiri, switch A, pengurusan IP. Okey, kat atas ni pengurusan IP yang sistematik. Macam mana? Okey, sebagai contoh, di dalam sesebuah bangunan ataupun di dalam sebuah organisasi ataupun dalam sesebuah office akan terdapat beberapa device yang connect ke network. Contohnya ada PC, macam dalam gambar rajah ini ada PC, printer dan juga wireless. Okey, setiap device ni akan mempunyai VLAN yang berlainan. Itu adalah best practice untuk network design. Setiap device diletakkan di dalam VLAN yang berlainan untuk memudahkan pengurusan IP. So, ketiga-tiga device ini, VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Okey, nampak? Faham? Dia sebenarnya untuk memudahkan kita menguruskan IP tersebut. Okey, faham? Seterusnya, yang kedua adalah untuk flexible ataupun flexibility. Apa yang dikatakan dengan flexibility ini? So, kita berbalik kepada gambar rajah ini. Okey, kita sambung melukis. Sebagai contoh, ada dua switch A dan juga switch B. Okey, kita ibaratkan switch A dan switch B terletak di dalam dua blok pengguna yang berbeza. Contoh, sebelah kiri blok A, sebelah kanan adalah blok B. Okey. Biasanya apabila melibatkan dua blok yang berlainan, kita akan menggunakan dua VLAN yang berlainan juga. Contoh dekat blok B atau di blok ataupun di switch B, sama macam switch A ada PC, ada printer. Okey, kita ambil PC dan juga printer. So, contoh PC di blok B menggunakan VLAN 40 dan printer di sebelah bangunan ataupun di blok B menggunakan VLAN 50. Okey. Flexibility di sini bermaksud sebagai contoh, ada satu user daripada blok A ingin dia ingin pindah dia punya PC ke blok B. Okey, kita daripada blok A ingin pindah PC ke blok B. Okey. PC blok A ke PC pindah ke blok B sebelah kanan. Okey. So dia contoh user tu cucuk dekat port sini. Kita letak PC A. Okey. Tetapi apabila dia pindah ke bangunan sebelah, bangunan ataupun blok B, dia nak maintain dia punya VLAN lah. Selalu kalau ikutkan dia punya situasi sebenar, apabila ada pemindahan user, biasanya VLAN kita akan maintain untuk memudahkan supaya tidak pening. Okey. Sebelum kita decide untuk
ada design baru, baru kita selaraskan semua VLAN kat sini. Okey. Apabila pindah, sini pakai VLAN 10 sebab dia maintain VLAN yang lama. So apa yang kena buat dekat sini adalah dekat port switch B, port yang connect ke PC A akan dikonfigure VLAN 10. So dia akan bawa IP yang sama, contoh daripada blok B nak pindah kepada blok C. So dia boleh maintain dia punya VLAN sebab switch di setiap blok ini adalah support VLAN punya function. So dia just configure, so kita akan just configure dekat port sahaja. So tak ada isu lah di sini. So kita akan pergerakan user tu dapat di trace, okay, dan memudahkan pengurusan IP. So dan juga flexibility. Okay, seterusnya kita pergi kepada sebab yang ketiga kenapa kita memerlukan VLAN. Okay, sebab yang ketiga adalah untuk memudahkan proses troubleshooting. Okay, baik, kita tengok contoh. Okay, saya delete dulu yang sebelum ni. Okay. Okay. Contoh, blok A, blok B. Sebelah kanan blok B. Okey, apabila terdapat sesuatu isu, contoh network issue, contoh kita ada seorang kat sini, kat bawah ni ada seorang network admin ataupun network engineer, NE. Okey, dia untuk seluruh network dalam sesuatu organisasi ini yang mempunyai, contoh ada banyak lagi blok, ada 2 lagi blok, contoh kita tambah ada blok C dan juga blok D. Okey, dan ketiga-tiga blok ni akan connect, interconnect dia punya network. So switch A connect sini, switch B connect kat sini, switch daripada blok C connect kat sini, dan switch daripada blok D connect kat sini, dekat dia punya interconnect. So ini network admin. So apabila tiba-tiba berlaku sesuatu network issue yang disebabkan oleh contoh device yang ada device yang problem. Okey, network admin ni dia biasanya akan ada satu sistem dipanggil NMS ataupun network monitoring system. Biasanya dekat sini dia akan ada log. Okey. So dekat log tu akan display IP address. So dekat sini, dekat log tu dia akan nampak device mana yang problem. Okey. So contohnya device tu terletak di dalam VLAN 20. Okey, VLAN 20, so dia dah network admin tu dah ada idea. So VLAN 20 adalah VLAN printer untuk blok A. Okey, so dia punya scope troubleshoot tu akan jadi lebih kecil. So tak payah pening nak pergi check dekat blok A, blok B, blok C dan blok D. Okey. Cuba bayangkan apabila semua blok ni, blok A, B, C dan D mempunyai satu network segment sahaja. Ataupun kita panggil flat network. So pening macam mana nak trace device ni letak kat mana. Kat manalah device ni. Okey, apabila kita guna VLAN, so kita boleh nampak dia punya systematic tu. So secara tidak langsung akan memudahkan proses troubleshoot kita. Okey, faham? Okey, yang last sekali kita tengok kenapa kita memerlukan VLAN adalah untuk mengasingkan broadcast domain. Okey, kita delete dulu broadcast domain.
apa maksud broadcast domain. So kita delete semua. Broadcast domain ini adalah satu penerangan yang dari segi penerangan yang boleh saya ceritakan adalah secara asasnya satu switch, contoh satu switch yang mempunyai satu LAN akan mempunyai satu broadcast domain. Ini adalah penerangan mengenai broadcast domain. So, contoh sesiapa yang belum faham apa benda tu broadcast domain. Okey, saya akan menerangkan di sini. Satu switch, satu LAN mempunyai satu broadcast domain. Okey. So, di sini kita boleh nampak satu VLAN akan mempunyai satu broadcast domain. Okey, so dua VLAN, dua broadcast domain. Okey. Broadcast domain adalah apa benda broadcast domain? Sebagai contoh, kita ambil contoh lagi, satu switch yang mempunyai flat network ataupun satu LAN. So satu LAN, so ini contoh ada device kat sini. Ada banyak device, ada PC, PCA, PCB, juga PCC. Okey. Sebagai contoh, bila PCA dia punya network card dia problem. So dekat sini PCA network card problem. Okey, network card problem biasanya dia akan broadcast dia akan broadcast banyak frame kepada semua network. Daripada PC punya port dia akan broadcast. So segala device yang terletak di dalam satu rangkaian ataupun di dalam satu network segment yang sama dengan PCA akan menerima frame yang di-broadcast tersebut. So dia akan keep broadcast. So nama switch akan boleh jadi congestion. Sebab PCA akan keep sending, akan sentiasa menghantar frame. Hantar sebab dia punya network card dah problem, ataupun sebab yang lain adalah sebab PC tu ada virus. Okey, virus dia akan hantar salah satu virus punya dia punya cara kerja lah untuk dia broadcast frame daripada PC ke dalam rangkaian. Okey, di sini kita nampak dia punya ni. So, cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan jika satu organisasi menggunakan flat network. Flat network di sini juga merujuk kepada satu LAN. Okey, bayangkan. Contohnya kita ambil satu college. College tu dia punya network segment yang satu saja. Dia pakai satu LAN saja. So apabila berlaku kes macam ni, habis satu college, network down, network congest. So di sinilah kita memerlukan VLAN. So VLAN dia akan asing broadcast domain BD. Okey, kat sini kita boleh nampak apabila sesuatu VLAN affected ataupun terkesan dengan broadcast domain, so dia akan affect satu VLAN sahaja. Contoh VLAN PC dekat blok A terjadi broadcast storm. So dia akan affect VLAN PC saja. So printer dan juga wireless tak akan affect, dan blok-blok yang lain juga akan terselamat.
Okey, boleh faham? Okey, saya rasa setakat itu saja untuk apa itu, kenapa kita memerlukan VLAN dalam rangkaian kita. So,